Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Sofia binti Zulkifli dan nombor kad matrik saya adalah DAF 2020-1758. Nama saya Nur Hashkim binti Syafi'i, nombor matrik 10595. Nama saya Siti Nursuleha binti Nur Azam. Nombor matrik saya DAF 2020104113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Husna binti Rohaizat. Kad matrik saya DAF 20201081. Nama saya Nik Alia Natasha binti Nik Syamsul Lizani, kelas 5D, nombor matrik DAF 2020101059. Nama saya Siti Maisara binti Marzuki, memegang nombor matrik DAF 2020-10494. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Saya berharap para penonton berada dalam keadaan yang ceria dan juga sihat. Saya Nur Hashkim binti Syafi'i, moderator anda pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengupaskan isu semasa, marilah saya memperkenalkan dahulu para panel kita. Para panel kita pada hari ini akan mengupaskan topik utama, iaitu kes penderaan kanak-kanak. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita mengenai topik penderaan kanak-kanak ini, marilah saya memperkenalkan dahulu panel-panel yang ada pada hari ini, yang cantik dan juga bijaksana. Baiklah, panel yang pertama kita ada Amira Sofia, Nik Alia Natasha, Nur Alia Husna, Siti Maisarah dan juga Siti Nursuleha. Buka pula pakai. Sisi je. Pakai. Telan Alia. Telan. Kenapa dia bagi semua dulu? Mami dah cakap kan jangan makan kambing dulu. Baiklah, seperti yang telah penonton lihat dengan video yang telah dipaparkan ini, kita dapat melihat bahawa perkara ini sering diperkatakan oleh masyarakat sekeliling. Siapa itu kanak-kanak? Dan apakah maksud penderaan kanak-kanak ini? Baiklah, saya akan cerita secara ringkas. Kanak-kanak ini boleh didefinisikan sebagai kanak-kanak yang bawah berumur 18 tahun, yang belum akhir balik dan juga tidak mampu untuk membuat keputusan dari segi baik dan juga buruk. Manakala penderaan kanak-kanak ini boleh dikatakan perbuatan yang lazim yang dilakukan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak. Dan tak salah saya, ada 3 jenis penderaan, iaitu fizikal, seksual dan emosi. Baiklah, saya tidak mampu untuk mengungkapkan dengan lebih mendalam, sebab itulah kita ada para panel kita. Saya akan serahkan kepada panel kita. Baiklah, di sini kita akan mulakan dengan Cik Soleha. Cik Soleha, apakah jenis-jenis penderaan kanak-kanak ini? Seperti yang saya ketahui, jenis-jenis penderaan mempunyai 3. Penderaan yang pertama ialah penderaan dari segi emosi. Ianya adalah corak tingkah laku yang merosakkan harga diri kanak-kanak dan memberi kesan negatif kepada perkembangan emosi diri mereka sendiri. Penderaan emosi kanak-kanak adalah mengenai kuasa dan kawalan. Pelaku memanipulasi dan mengawal kanak-kanak dengan menggunakan kata-kata dan tindakan yang menyakitkan dan merosakkan emosi. Contohnya, mengurung kanak-kanak di dalam almari yang gelap. Selain itu, memperkecilkan hati mereka serta membalikkan diri mereka di hadapan orang ramai. Tabiat suka mengenakan orang lain adalah boleh dikatakan sebagai penderaan emosi. Yang kedua ialah penderaan fizikal. Penderaan ini kebiasaannya berlaku secara tidak sengaja atau dipukul, seperti mana terdapat di dalam Akta Kanak-kanak 2001. Seorang kanak-kanak dikira sebagai mengalami kecederaan fizikal yang terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak. Contohnya kecederaan ringan sehingga kecederaan teruk, seperti patah atau kematian. Selain itu, menggunakan objek atau bahan-bahan tajam yang boleh mencederakan diri kanak-kanak.
Yang ketiga ialah penderaan seksual. Penderaan seksual kanak-kanak adalah aktiviti seksual yang dilakukan oleh individu yang lebih dewasa dengan kanak-kanak untuk memuaskan nafsu mereka sendiri. Contohnya memaksa, memperdaya dan mengugut kanak-kanak yang mendorong berlakunya hubungan seksual dengan mereka. Selain itu, pelacuran dan penghasilan gambar lucah. Begitu. Baiklah Cik Soleha. Jadi apa yang Cik Soleha ingin mengatakan bahawa jenis penderaan ini dia ada 3 lah. Seperti apa yang saya cakapkan tadi, iaitu ada fizikal, seksual dan juga emosi. Secara ringkas dan kefahaman saya bahawa emosi ini memainkan faktor yang sangat penting lah, di mana kanak-kanak ini boleh jadi periang, terus kediam. Manakala fizikal ini melibatkan kecerahan kepada kanak-kanak seperti lebam, luka dan sebagainya. Manakala seksual, ia melibatkan orang dewasa di mana ia mengambil peluang untuk memuaskan nafsu mereka ke atas kanak-kanak seperti merogol. Baiklah, kita akan terus ke panel yang seterusnya iaitu Cik Maisarah. Baiklah Cik Maisarah, boleh Cik Maisarah ceritakan apakah faktor-faktor penderaan yang boleh berlaku kepada kanak-kanak? Terima kasih kepada Cik Nur Arshikin atas soalan yang diberi. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak? Okey, pada pandangan saya, faktor-faktor yang menyumbang kepada penderaan kanak-kanak adalah berpunca daripada mangsa atau kanak-kanak itu sendiri. Hal ini demikian kerana tingkah laku bermasalah yang ditunjukkan oleh kanak-kanak mendorong ibu bapa atau penjaga melakukan penderaan tanpa niat atau tidak sengaja. Oleh itu, menurut Lewis M. Baker, tingkah laku dapat ditakrikan sebagai apa sahaja yang dilakukan, iaitu cara berinteraksi atau beraksi untuk bertindak balas terhadap persekitaran. Manakala, definisi tingkah laku bermasalah pula ialah sebarang aksi kanak-kanak yang dianggap mengganggu persekitaran atau keadaan sekeliling. Dengan ini, apa yang saya dapat simpulkan adalah tingkah laku bermasalah merupakan segala perangai, pertuturan, gerak-geri dan kelakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak terhadap sesuatu situasi atau keadaan yang dihadapinya. Contohnya, kanak-kanak yang bersikap hyperaktif, nakal, suka memberontak, melawan cakap ibu bapa sehingga menyebabkan ibu bapa menaikkan tangan untuk mengawal tingkah laku mereka. Namun begitu, tingkah laku bermasalah yang terbentuk di dalam diri kanak-kanak juga disebabkan oleh kurang didikan dan bimbingan ibu bapa serta terpengaruh dengan rakan sebaya. Sehubungan dengan itu, kanak-kanak yang mempunyai ibu bapa bersikap panas baran juga menjadi salah satu punca penderaan kerana ibu bapa menjadikan kanak-kanak sebagai tempat pelepasan kemarahan. Misalnya, ibu bapa yang bertindak dengan memukul, merotan, mencubit dan menampak kanak-kanak bagi melepaskan kemarahan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu bapa seperti masalah kewangan, masalah di tempat kerja dan sebagainya. Di samping itu, faktor lain yang mendorong penderaan terhadap kanak-kanak yang dipelihara oleh orang lain semasa kecil. Contohnya, ibu bapa yang meletakkan kanak-kanak untuk dipelihara oleh nenek dan datuk mereka sementara ibu bapa bekerja mencari duit. Oleh itu, di kesibukan bekerja, ibu bapa tidak mempunyai kesempatan untuk meluangkan masa dengan kanak-kanak. Justru itu, penderaan berlaku apabila kanak-kanak tersebut dipelihara dan dijaga semula oleh ibu bapa. Hal ini kerana hubungan yang rapuh serta kurangnya kasih sayang yang terjalin antara ibu bapa dan kanak-kanak. Dengan ini, ibu bapa lebih cenderung untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak disebabkan tidak mengenali dengan lebih mendalam mengenai sikap anaknya sendiri kerana tidak dipelihara sejak kecil.
Baiklah Puan Masara. Okey, kita pergi ke panel yang seterusnya iaitu Cik Nik. Cik Nik, boleh Cik Nik beritahu pendapat Cik Nik mengenai apa yang telah diberitahu oleh Puan Masara kita? Maksudnya adakah Cik Nik setuju ataupun tidak? Saya turut bersetuju dengan apa yang telah diberitahu oleh Cik Maisara. Menurut saya, masalah kewangan merupakan faktor yang tidak terlepas daripada kebanyakan keluarga. Apabila kewangan tidak dapat diuruskan dengan baik, anak-anak menjadi mangsa penderaan dan pengabaian, terutama dari sudut hak asasi yang tidak terjaga. Faktor ini dilihat semakin meningkat dari tahun ke tahun, bermula dengan 348 kes pada tahun 2013, meningkat kepada 390 kes pada tahun 2014 dan meningkat sekali lagi pada tahun 2015 dengan catatan 419 kes. Tahun 2016 turut mencatatkan peningkatan sebanyak 528 kes disusuli dengan 598 kes pada tahun 2017. Peningkatan kes bagi masalah kewangan ini dilihat mempunyai kaitan dengan keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu, menyebabkan hak anak-anak terabai. Dalam fasa yang semakin moden dan teknologi semakin canggih pada hari ini, kos sara hidup terutamanya di bandar-bandar juga semakin meningkat, menyebabkan masyarakat terutamanya golongan berpendapatan rendah mengalami kesempitan hidup sehingga wujudnya fenomena kemiskinan bandar. Hal ini dilihat selari dengan kenyataan timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat iaitu Datuk Azizah Mohamad Dun. Malah menurutnya juga isu kewangan ini juga boleh menyebabkan punca pergaduhan di antara suami dan isteri seterusnya anak-anak menjadi mangsa keadaan. Bagi faktor kecuaian ibu bapa ataupun jaga pula, faktor ini merupakan salah satu bentuk penderaan dari sudut pengabaian. Pengabaian menurut Seksyen 17 Bahagian 5 Akta Kanak-Kanak 2001 telah mengkategorikan pengabaian kepada 3 aspek, iaitu pengabaian pengawasan sehingga menyebabkan kanak-kanak tercedera, pengabaian hak asasi sehingga menyebabkan kanak-kanak tidak mendapat hak kehidupan dan berkembang dengan baik, serta lain-lain pengabaian yang melibatkan pengabaian secara langsung atau tidak pada tahun 2013. Pada tahun berikutnya, faktor ini didapati menurun kepada 561 kes pada tahun 2015, 526 kes pada tahun 2016 serta menurun sekali lagi pada tahun 2017 dengan catatan 507 kes. Walaupun mengalami penurunan kes sedikit demi sedikit, hal ini tetap menunjukkan perubahan positif terhadap sikap ibu bapa yang semakin bertanggungjawab dalam memastikan anak-anak mereka dalam keadaan baik dan terpelihara daripada sebarang perkara yang mengakibatkan kecederaan. Sikap ini wajar dipuji dan diteruskan bagi mengekalkan penurunan kes pada tahun-tahun mendatang. Ini bermakna ya Cik Nik bahawa masalah kewangan ini bukanlah masalah yang kecil ya. Ia memberikan impak yang sangat besar terhadap sebuah keluarga. Jika ibu bapa mengalami masalah kewangan, maka anak menjadi mangsa terhadap masalah mereka seperti dipukul untuk lepaskan perasaan mereka. Kan? Okeylah, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Lantaran itu, apakah kesan-kesan yang akan dialami oleh kanak-kanak? Soalan ini kita akan serahkan kepada Cik Alia kita. Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini iaitu Cik Ashikin. Alright. Okay, so pada hari ini soalan yang saya dapat adalah kesan berlakunya kes penderaan kepada kanak-kanak. Okay, so menurut rekod JKM, okay, kebanyakan kes kenderaan ni dia melibatkan kanak-kanak dan bayi. Alright, berlakunya disebabkan oleh pelbagai faktor ataupun krisis rumah tangga, pengabaian tanggungjawab, tekanan dan masalah sosial ataupun mental lah. Okay, so kebanyakan orang luar seperti krisis rumah tangga, pengabaian tanggungjawab, tekanan darah dan mental, tekanan darah dan masalah mental yang berlaku kan. Okay, so kes penderaan ni selain orang luar,
yang melakukan perbuatan jahat ni, rekod penderaan pada tahun yang lalu dia menunjukkan lebih 39% atau 192 kes daripada 685 kes dera dilakukan sendiri oleh ibu kandung ataupun dikatakan keluarga. Okey, bukan itu saja. Statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mencatatkan sebanyak 158 kes atau 32% dilakukan oleh golongan bapa ataupun pusat penjagaan kanak-kanak, itu pengasuh, manakala ibu tiri dan juga keluarga-keluarga. Okey. So kita nak tengok sebenarnya pada tahun 2021 lah. Okey. Panggilan yang kita dapat melalui talian kasih meningkat lebih daripada 70% berbanding 15,046 panggilan pada tahun yang lalu. Okay, so hari ini saya akan menceritakan apakah kesan yang berlakunya kepada penderaan kanak-kanak, di mana kita boleh tahu kesan ni berlakunya menyebabkan keadaan fizikal. Okay, keadaan fizikal dia meneliti setiap bahagian anggota badan. Alright, anggota badan bayi ataupun kanak-kanak. Menurut ibu bapa, meneliti setiap bahagian tu sangatlah penting untuk kita kena pasti berlakunya perubahan ataupun penganiayaan. Sebelum kita hantar ke rumah pengasuh, kita kena tengok dululah anggota badan anak kita, adakah anggota badan anak kita ni tak ada lebam-lebam, tak ada merah-merah. Maksudnya kalau tak ada merah, maksudnya tiada penderaan yang berlaku kepada anak-anak kita lah. Alright, so saya akan menceritakan sedikit kesan yang berlakunya penderaan iaitu fizikal, di mana kita dapat tahu lebam ataupun bengkak, sukar untuk duduk ataupun berjalan, maksudnya dia kena pukul, menahan sakit. Sebab apa? Biasanya kanak-kanak ni kan dia tak reti menipu, tapi bila dia dapat arahan supaya tak payah bagi tahu siapa-siapa, dia akan menahan sakit. Dia sukar untuk duduk atau berjalan, cendera ataupun berdarah, sakit pada kemaluan. Okay, seperti yang kita tahu, sakit pada kemaluan tu semua orang tahulah apa yang menyebabkan sakit kemaluan tu, dan juga luka terbakar. Biasanya kalau luka terbakar tu kita menggunakan lighter ataupun dekat dapur punya api tu. Okay. So kalau kita tengok dalam hal ni, anak kecil mungkin tidak akan takut, mungkin akan rasa takut dan trauma. Bila dia dah besar nanti, dia akan trauma, dia akan rasa sangat-sangat tertekan, dan dia macam takut nak hadapi semua orang. Okey, kesan yang kedua, mengganggu proses perkembangan. Okey, mengganggu proses perkembangan ataupun orang kata proses pembesaran kanak-kanak lah. Alright, so kat sini dia menyatakan bahawa berlakunya kes ni dia akan secara umum otak manusia ataupun otak kanak-kanak akan melalui tahap perkembangan luar biasa sewaktu dia bayi. Sewaktu dia bayi, kejadian yang sama berulang terjadi sebenarnya boleh mendatangkan kesan terhadap diri anak-anak ataupun kanak-kanak yang menyebabkan otak tak aktif. Otak takkan aktif lah, dia dikatakan suka untuk mendengar atau menumpukan perhatian, tak fokus lah. Orang kata tak, singkatan dia adalah tak fokus. Okay. So dia akan juga dikatakan berlakunya ketidakseimbangan kemahiran emosi, kognitif, sosial. Dia tak akan pergi bergaul dengan orang, mudah diserang penyakit jantung, tekanan darah tinggi ataupun obesiti. Benda tu boleh berlakulah kepada kanak-kanak. Dia juga dikatakan dia terlibat dengan dadah ataupun arak dan juga pendedahan kepada gejala yang tak sihat. So keadaan bayi ataupun kanak-kanak bila berlakunya proses perkembangan, bila berlakunya kependeraan, dia akan jadi
trauma, dia akan rasa takut dan dia tak boleh nak fokus dan dia akan fikir benda bukan-bukan. So biasa contohnya kita ambil contoh ketika dia berada di sekolah. Okey, ketika dia berada di sekolah, bila cikgu mengajar dia tak boleh fokus. Sebab apa? Bila dia tak fokus lah, dia tak fokus. Lepas tu dia akan terasa bayangan yang akan masa dia balik sekolah nanti mungkin dia akan kena pukul ataupun kena kacau lah dengan siapa-siapa. So dia benda tu trauma lah. Okay, so kesan yang seterusnya kesan terhadap tingkah laku. So kita ambil psikologi lah kesan kepada tingkah laku ni. So anak kecil ataupun kanak-kanak dia menderita akibat disering, dikasari atau didera, cenderung untuk memiliki tahap keyakinan diri yang kurang, tak percaya kepada siapa sahaja yang ada di sekeliling dia. So mungkin kerana sebab berlakunya proses psikologi ni, mungkin kerana dia sukar untuk memerlukan perasaan sebenar sehingga dia boleh menyebabkan mengganggu pemikiran dan memberikan tekanan yang emosi, tekanan yang sangat sensitif. Okay, so kita boleh dapatlah tahu apa itu dyspareunia. Semakin lama tempoh penderitaan ini berlaku, semakin lama semakin teruklah. Kita kaitkan semakin teruk kesannya terhadap perkembangan kanak-kanak. So, apakah pencegahan yang kita boleh dapat? So, kita nak tengoklah dalam sesetengah kes, penderitaan ini dia berterusan sehinggalah anak kita memasuki alam remaja. Memasuki alam remaja dan menyebabkan kemurungan yang sangat teruk yang tak boleh dikawal lah. Antaranya kesan yang kita dapat tengok adalah berani mencederakan diri. Okay, ini psikologi ya. Dia berani cederakan diri, suka untuk tidur ataupun susah lah tak tidur. Dia memang susah nak tidur sebab apa? Kalau dia tidur dalam mimpi dia macam-macam yang berlaku. So dia suka menjauhkan diri daripada orang lain. So kalau dia suka duduk dalam bilik seorang-seorang diri, tak nak pergi bergaul dengan keluarga, tak nak pergi lepak dengan kawan, dan dia boleh menyebabkan dia tak ramai kawan ataupun dia lebih suka bersendirian. Alright, so tabiat makanan tak teratur, dia macam tak lapar, dia tak nak makan. Sebab apa? Dia takut. Sukan memberi perhatian macam kita katakan tadi dalam mengganggu proses perkembangan. Dia memang susah nak fokus, otak dia asyik fikir benda yang tak akan berlaku sebab dia dah ke alam remaja. Okay, so dikatakan juga selalu rasa gelisah dan murung disebabkan takut lah, trauma lah kita panggil. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, bagi pandangan saya tentang kes penderaan kanak-kanak ni, sebenarnya tak patut berlaku sama sekali lah. Tapi untuk pandangan saya, kerajaan patut perketatkan lagi undang-undang tentang hukuman kes penderaan kanak-kanak ni supaya boleh bagi pengajaran kepada semua masyarakat. Kes penderaan kanak-kanak ni tak boleh dibuat main. Kita sebagai masyarakat, secara amnya dan jiran tetangga secara khususnya perlu memainkan peranan penting dalam menyalurkan info-info ataupun maklumat jika terdapat atau terlihat ataupun terdengar tentang keganasan rumah tangga penderaan kanak-kanak di penempatan yang kita tinggal. Masyarakat perlu memainkan peranan, insyaAllah. Assalamualaikum. Isu mengenai penderaan kanak-kanak ni tak sepatutnya terjadi. Sepatutnya kita kena melindungi kanak-kanak. Dan sebagai seorang dewasa yang matang, sepatutnya kita boleh berfikir sebelum kita bertindak. Kita sebagai orang dewasa perlu menjaga kanak-kanak. Bukannya sepatutnya kita yang mendera mereka. Jadi pada masyarakat-masyarakat yang prihatin, kalau ada apa nampak kelakuan yang tidak baik seperti mendera dan sebagainya, boleh cepat-cepat lapor kepada pihak yang berkuasa supaya tidak ada lagi kes-kes mendera kanak-kanak. Kalau kita nak cuba kurangkanlah kes macam ni, dah tiba masanya untuk kita ambil tahu.
benda yang perlu. Bukanlah kita macam jaga tepikan orang, tapi kalau dah sampai depan mata kita boleh nampak budak tu lebam tangan, budak tu dipukul depan mata kita contohnya. Takkanlah kita nak tutup sebelah mata dan just jalan. Okey, so kita lah yang bertanggungjawab sebab benda tu jadi depan kita. Kita yang bertanggungjawab. Janganlah tunggu sampai dah meninggal dunia baru kita nak tersentak. Baiklah, selamat kembali para penonton. Kita akan sambung semula isu penderaan kanak-kanak ini. Saya harap apa yang ingin disampaikan oleh para panel kita dapat difahami oleh para penonton. Dan saya harap para penonton masih setia bersama kami ya. Setiap masalah yang dihadapi pasti adanya langkah penyelesaian. Dengan itu, kita akan serahkan kepada Encik Amira. Encik Amira, bolehkah Encik Amira menjelaskan langkah-langkah untuk mencegah penderaan kanak-kanak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Ashikin, atas usahanya dalam melancarkan forum kita pada hari ini dengan sangat baik. Baiklah, kembali kepada soalan yang diajukan kepada saya. Seperti yang kita sedia maklum, perilaku yang tidak waras ini sering berlaku kerana pelaku hilang kepertimbangan dan bertindak untuk melepaskan amarah kepada insan yang tidak mengenal erti kehidupan lagi. Ketidakadilan ini perlu dihentikan dan dicegah agar masyarakat kita menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Ibarat peribahasa, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Sebagai orang awam yang bertanggungjawab, wajar untuk kita bincangkan langkah-langkah mengatasi masalah penderaan kanak-kanak demi manfaat kita bersama. Langkah yang pertama ialah dengan memberikan pendidikan tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Untuk makluman semua, penderaan ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada mereka bersama keluarga, di pusat jagaan ataupun di sekolah. Oleh yang demikian, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahab. Ianya untuk memberikan kesedaran tentang perkara ini berlaku. Sebagai contoh, pesanan hikmat masyarakat di ruangan iklan siaran televisyen oleh animasi terkenal iaitu Upin dan Ipin yang memberitahu kanak-kanak apa itu penderaan dan juga bagaimana cara untuk membuat aduan. Kaedah ini sedikit sebanyak dapat mencapai golongan yang berisiko seperti kanak-kanak untuk tahu bahawa dirinya sebenarnya didera dan boleh meminta pertolongan. Tuntasnya, memberi pendidikan tentang penderaan kepada kanak-kanak dapat membendung penderaan daripada berlaku kepada mereka. Langkahnya seterusnya ialah dengan membudayakan perkhidmatan kaunseling untuk semua umur masyarakat. Jika dinilai, kebanyakan kes penderaan ini berlaku disebabkan oleh pendera mempunyai masalah kesihatan mental dan juga tekanan jiwa. Masyarakat kita masih mempunyai stigma di mana golongan lelaki perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan jiwa dan raganya. Akibat daripada memendam masalah dan tekanan pada diri sendiri, individu tersebut boleh bertindak di luar kawalan dan tabiatnya kerana tidak mampu lagi untuk berfikir secara rasional dan juga waras. Justru itu, setiap daripada kita sebenarnya berhak untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling bagi meluahkan masalah dan tekanan yang ditanggung oleh diri sendiri. Dengan kepakaran seorang kaunselor, pastinya fikiran seseorang yang berada dalam tekanan dapat ditenangkan dan juga menjadikan dia lebih rasional dalam setiap tindakan yang diambil. Izaharnya, jika setiap daripada kita mempunyai ruang dan orang untuk mendengar dan memahami setiap permasalahan yang dihadapi, pasti kes seperti penderaan ini tidak akan berlaku. Sekian daripada saya, kita kembali kepada Cik Moderator, Cik Ashikin. Terima kasih. Secara umumnya, terdapat pelbagai faktor penderaan yang ada di Malaysia dan masyarakat dan autoriti harus menitik beratkan hal ini agar kes penderaan kanak-kanak ini dapat dibendung. Dan untuk pengetahuan semua ya, bahawa anak-anak ini harus dididik dan dijaga dengan penuh kasih sayang agar mereka dapat berkembang dengan baik. Bukan itu saja, anak-anak ini adalah satu tanggungjawab yang besar yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk diri kita. Baiklah, kita telah sampai di penghujung berbicara. Terima kasih kepada para panel dan juga para penonton. Tanam sirih di dalam taman, gali lubang di tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.